TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya hari ini, Wani Carey. Baiklah, sebentar tadi kita sudah bersama dengan Dr. Mustaza untuk subjek ekonomi dan kali ini kita akan bersama-sama dengan guru jemputan kita untuk membuat pecutan untuk subjek chemistry yang akan diadakan pada esok hari pada jam 11 pagi. Baiklah, seperti biasa sebelum Wani mulakan, Wani nak pesan kepada anda semua untuk patuh pada SOP kerana apa? Ia merupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan kes COVID-19 ini sentiasa menurun dari hari ke hari. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Kita nak tahulah guru jemputan kita hari ini. Kita nak tahu profil guru jemputan kita hari ini. Wani pun dah tak sabar untuk sama-sama kita kenal guru kita. Jom sama-sama saksikan profil guru kita. Work hard in silence, let the success be the noise. Wow, Wani sangat suka akan quotes itu dan quotes itulah yang sering Wani gunakan kalau kita nak membuktikan kepada seseorang bahawa kita ni kalau nak berjaya tak perlu nak memberitahu semua orang, tapi bila kita berjaya, biarlah kejayaan kita itu menjadi batu semangat kepada orang lain. Itulah dia kata-kata semak yang dipilih oleh guru jemputan kita iaitu Cikgu Zuraida hari ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Wani. Cikgu sihat ya? Sihat. Sihat Alhamdulillah. Berbaju ungu hari ini, bertudung ungu. Okey, sangat comel cikgu kita hari ini di studio. Selamat datang ke studio RTS Cikgu. Terima kasih, Dan Wani. sebelum itu kita nak tanya Cikgu lah untuk hari ini kan disebabkan chemistry akan diadakan pada esok pagi. Ya. Apa agaknya yang akan Cikgu tekankan untuk hari ini? Okey, hari ini cikgu akan membincangkan tips-tips dan juga teknik untuk menjawab kertas 2 ya. Iaitu kertas 2 iaitu bahagian struktur dan juga bahagian esei. Okey, fokusnya pada kertas 2. Iaitu bahagian B dan juga bahagian C. Kertas 2 bahagian B dan C. Kerana apa cikgu? Adakah itu merupakan bahagian yang sering mencabar para pelajar? Ya, bahagian itulah kerana pelajar perlu mengisi jawapan, memberi jawapan sendiri. Okey, jadi di situ juga pelajar kerap membuat kesilapan dalam menjawab peperiksaan. Okey, itu dia, kerap membuat kesilapan. Jadi kalau anda nak tahu cara bagaimana untuk tidak membuat kesilapan pada esok hari, kenalah tunggu sampai akhir rancangan. Okey? Baiklah, sekarang ini cikgu, Wani nak jemput cikgu untuk sama-sama kita ke meja istimewa. Ini saya panggil meja istimewa kerana dekat sini kita ada hand sanitizer dan juga bekas pelitup muka. Okey, sekarang ini cikgu boleh pakai hand sanitizer dulu untuk bersihkan tangan. Bila tangan dah bersih, barulah kita buka pelitup muka dan simpan dalam bekas pelitup muka yang disediakan. Okey. Comel je. Bolehlah simpan dalam beg. Kalau macam ada mask yang cotton macam ni, boleh simpan. Kalau ada mask yang 3-ply yang boleh pakai buang tu, selelok-eloknya buang dan pakai yang baru. Okey? Wani pun nak pakai hand sanitizer, tapi sambil-sambil itu jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan kembali dalam Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. My top 3 problems that I learned during chemistry is first, not understanding the concept. Second, I not remember the formula. And third is lack of fun during study. Okay, first,
why I said about the concept. Chemistry is not all about memorizing, but the most importantly is concept. If you understand the concept, you will memorize the formula. And the thirdly is what I said, lack of fun. Yes, if you study without any funds, you will lose. And if you study with funds, you can get all the things. Apa yang saya alami, saya susah untuk menghafal formula dan tidak tahu untuk menggunakan formula untuk certain question. Lepas tu kalau untuk SEM 2, saya lemah untuk hafal reaction macam periodicity. Dia reaction dia berbeza dengan grouping, group 2, group 14 semua tu dia berbeza reaction. Saya susah nak hafal. Untuk chemistry SEM 3, organic chemistry, saya kurang faham konsep. Dan reaction yang diberikan tu agak mengelirukan. First kali tak faham konsep, susah sangat untuk faham konsep. Lepas tu dalam pembelajaran tu sukar untuk buat persamaan kimia yang betul lah, untuk seimbangkan reaction dengan produk. Lepas tu masalah saya hadapi juga selalu sangat tertukar reaction bila dalam subjek yang ada dalam semester 3 ni, reaction dia selalu tertukar, dan kat situlah masalah yang saya hadapi. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah, kita kembali dengan guru jemputan kita, Cikgu Zuraidah Hussein. Guru Akademik Tingkatan 6 dari Maktab Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan. Cikgu, ni tadi kita dengar iklan ni yang para pelajar cakap pandangan mereka tentang subjek chemistry ni. Ramai yang kata susah untuk hafal konsep dan juga nak hafal reaction tu, Cikgu. Betul ke, Cikgu? Okey, kalau untuk organic chemistry khasnya untuk semester ketiga, okey, pelajar memerlukan daripada tajuk satu hinggalah tajuk akhir, dia ada saling kait antara satu sama lain. Okey, maksudnya sering berkait. Jadi kalau mereka tidak betul-betul tahu setiap topik ni, susahlah nak hafal tu kan, Cikgu? Itu masalahnya. Okey, baik. Disebabkan Wani pun tak ambil subjek chemistry masa sekolah dulu, tapi Wani lepas dah buat Didik TV ni, Wani rasa macam chemistry ni sebenarnya fun je, Cikgu. Ya, bila betul. gunakan teknik yang betul. Sebenarnya. Okey, baiklah, kita nak jemputlah para pelajar dari Maktab Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan yang akan bersama dengan kita di studio hari ini. Jom kita. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Hello. Okey, boleh unmute mic anda. Cakap hello, nak dengar suara anda juga. Okey. Itu dia. Jom kita perkenalkan. Kita ada Aifa Farisha, kita ada Balhaki Shah, kita ada Irene Tiao, Zulaika Fauzi, kita ada Ying Hao dan juga Nur Husnina. Selamat datang ke studio Road to Success. Apa khabar semua sihat ya? Berbaju oren hari ini semua. Alhamdulillah baik. Okey, ini semua anak murid kelas cikgu ya? Ya, kelas saya semuanya. Okey, baik. Okey, nampaknya anak murid cikgu semua pun dah semangat hari ini dan saya pasti di rumah pun sudah bersedia untuk sama-sama membuat percutian akhir chemistry. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk subjek chemistry sebelum cikgu mulakan dengan teknik-teknik dan juga tips-tips untuk menjawab soal peperiksaan. Okey, terlebih dulu kita tengoklah pada examination formats. Untuk examination formats, kalau bagi semester ketiga ini, rasanya pelajar semuanya sudah pemahir dengan exam ni, format exam. Sebab tak silap cikgu, ini adalah kali kelima mereka menduduki peperiksaan selepas SEM 1, SEM 2, ulangan SEM 1 dan juga ulangan SEM 2. Jadi semuanya sudah familiar dengan formats. Okey, so kalau kita tengok ada
section A, okay, 15 objective question, 15 marks. Okay, section B, 2 structured question, question 16, question 17, also 15 mark. And section C, essay questions, question 18, question 19, question 20, and answer any 2 questions. Okay, carry mark 30 marks and total mark 60. Okay, so pelajar-pelajar perlu menjawab semua sekali soalan ni dalam masa 1 jam 30 minit. Okey. Okey. Jadi kita nampak sebenarnya soalan nampak sikit. Okey, tetapi masalahnya ialah pelajar ni bila selepas peperiksaan, okey, bila teacher tanya macam mana, boleh jawab periksa ke tak? Semua kata tak cukup masa teacher, banyak tinggal lubang-lubang, okey, sebab tak cukup masa. Ya. Okey, jadi untuk mengelakkan perkara ni berlaku, pelajar-pelajar perlulah manage time ni dengan betul. Okey, perlu manage time. Maksudnya untuk 15 objective questionnya perlu ambil masa 15 minit sahaja, jangan lama. Okey, untuk objektif ni selalu teacher tekankan, okey, kita jawab soalan yang mudah dulu. Okey, jawab soalan yang mudah, soalan yang susah kita tinggal dulu. Okey, sebab bila soalan yang susah, kita akan ambil masa lebih daripada 1 minit untuk menjawab. Okey. Okey, begitu juga dengan structured question. Okey, structured question, walaupun kita ada 15 markah, juga kita perlu ambil setiap 1 markah adalah 15 minit. Okey, 15 minit juga. Dan kita perlukan masa yang agak panjang pada 2 soalan esei, iaitu dalam jangka masa 50 minit. Okey, daripada sini, okey, iaitu kita perlukan 90 minit, 1 jam 30 minit, maka kita ada baki lagi 10 minit untuk rechecking semua sekali kita punya jawapan kita daripada section A, section B dan juga section C, supaya pada masa inilah bahagian yang kita tak sempat nak menjawab, sempat kita penuhkan. Okey. Okey. Baik, itu untuk time management guidelines ya. Tapi sebelum tu jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali sebentar saja lagi dalam Road to Success STPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya Wani Carey dan juga guru kita hari ini Cikgu Zuraida Hussein. Baik Cikgu, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Wani. Okey, selepas kita tengok pada time management, kebiasaannya sebelum cikgu memulakan atau teknik-teknik ataupun memberi tips-tips untuk menjawab peperiksaan, marilah kita melihat dulu analisis past year question 5 tahun terakhir, iaitu dari tahun 2015 hinggalah tahun 2019. Okey, jadi daripada keseluruhan, okey, kita dapati apa? Kita dapati tajuk hydrocarbons, okey, kemudian tajuk hidroksi compound, okey, dan juga tajuk amin, okey, amino acid dan juga protein. Okey, ini kita nampak ya, hampir setiap tahun, almost of the year, okey, tajuk-tajuk ni diuji dalam peperiksaan. Jadi kita boleh kategorikan bahawa 3 tajuk tadi ini merupakan soalan favourite. Okey, soalan favourite. Tapi anak-anak pelajar jangan salah faham ya. Cikgu bukan spot soalan, cikgu bukan spot. Tapi cikgu nak 3 tajuk ni tadi pelajar kena betul-betul memahami. Kita kata daripada A sampai Z kena tahu semua sekali bahagian tajuk-tajuk tersebut. Okay, supaya kita kata everything at your fingertips. Yes. Jadi bila soalan yang bahagian ni keluar, so semua boleh menjawab. Semua boleh menjawab. Okey. Okey, so kita boleh tengok pattern lah. Di sini cikgu letakkan pattern untuk structure question dan juga essay question. Okey, untuk structure question biasanya soalannya agak ringkas. Okey, pada satu soalan kemudian dia ada tinggalkan ruang untuk menjawab. Okey, dia lebih berkisarkan kepada name a compound by IUPAC. Okey, draw the structural formula, state the reagent, condition and observation, complete the equation, state the reagents and condition for synthesis,
state or explain the physical properties. Ini ialah antara pattern-pattern soalan yang ditanya dalam structure question. Okey, manakala dalam soalan essay question, soalannya agak kompleks. Soalannya agak kompleks. Ia lebih kepada draw and explain the isomer, deduce structural formula, suggest or explain a chemical test to distinguish, write the chemical equation, write or explain the reaction scheme, and write the reaction mechanism. Okey. Ya. Okey. Jadi ini adalah perbezaanlah antara structure question dan juga essay question. Alright. Okey, so kita tengok dulu contoh-contoh soalan pada structured question. Okey, so daripada 2013 ulangan question 17. Ini ialah actual STPM question. Okey, question A1, suggest the reagent that can be used to differentiate the following pairs of compounds. State all the observation involved. 2 marks. Okey, jadi kat sini biasanya guideline kita adalah markah. Markah 2 marks ni kita kena ada dua jawapan. Dua jawapan. Okey, jangan buat lebih. Biasa pelajar ni biasa dia tak fahamlah, biasa tak faham kehendak soalan. Tak faham kehendak soalan. Sekarang ni guideline kita bila kita nak menjawab ialah kita tengok markah. Berapa banyak kita nak jawab. Okey. So kita tengok di sini, okey, soalan kita ialah dia suggest the reagent, okey, suggest the reagent to differentiate, okey, between these 2 compound and state the observation, okay, state the observation. Okey, so untuk this compound ialah 4-methylphenol dan ini adalah 4-methyl benzoic acid. Okey, so sekarang ni apa yang berbeza? Okey, yang bahagian yang berbeza ialah bahagian ini. Betul tak? Bahagian OH dan juga bahagian COOH ya, COOH. Ini adalah dua bahagian yang berbeza. Bahagian sini adalah bahagian yang sama. Okey. So bila kita nak differentiate ataupun distinguish, nak membezakan, kita kenalah memilih satu simple test yang boleh digunakan untuk membezakan kedua-dua. Kita panggil ini adalah functional group. Membezakan functional group iaitu bahagian phenol dan juga bahagian carboxylic acid. Okey. Okey, ini adalah kita kata suggested answer. Suggested answer kita boleh gunakan iron trichloride aqueous. Okey, so untuk 4-methylphenol, okey, the observation it will give purple coloration, purple coloration, while for 4-methyl benzoic acid, okay, it will give orange brown precipitate. Okay, or we can use bromine water. Okay, so ada option untuk jawapan ini kita boleh guna bromine water. Okay, so bila kita gunakan bromine water pada 4-methylphenol, okay, dia akan menghasilkan white precipitate. Okay, manakala pada 4-methyl benzoic acid, okay, so kita dapati ialah no observable change, no observable change. Okey, so diingatkan di sini ya, bila kita menjawab untuk observation, kita kena beritahu kedua-duanya. Okey, observation untuk 4-methylphenol dan juga untuk 4-methyl benzoic acid. Jangan hanya beritahu untuk 4-methylphenol saja. Yang ni kita tinggal. Jadi kalau tinggal dapat 0 mark. Okey, kalau kita yang ini kita salah. Kita tahu no reaction. Okay. No reaction tak boleh diterima. No reaction memang tak boleh diterima jawapan untuk no reaction. Okay. Kerana apa? Kerana sebenarnya bila kita sebut no reaction, kita anggap bahan tu tidak bertindak balas. Sebenarnya kadang-kadang ada tindak balas tapi kita tak nampak. Benda tu contohnya macam colourless ya. Bila kita tambah bahan ni, okey, dia masih lagi colourless. Sebenarnya dia ada tindak balas. Okey. Jadi untuk pemerhatian kita mesti melihat, kita mesti mencatatkan apa yang kita lihat.
Okey. So sebab itulah jawapan yang paling tepat mestilah no observable changes. Okey, itu dia cikgu dah explain serba sedikit untuk structured question. Tapi lepas ini mesti ada lagi banyak yang kita ingin tahu daripada cikgu kita. Tapi sebelum tu jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini hanya dalam Road to Success STPM 2020. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry dan juga guru kita, Cikgu Zuraidah Hussein. Baik Cikgu, jom kita teruskan untuk buat soalan kita hari ini. Okey. Jadi kita tengok pada soalan yang seterusnya. Okey, iaitu pada question 16-2017. Okey, draw the structural formula of an optically active isomer of 2,2-dimethyl butanoic acid with a fruity smell and write its IUPAC names. Okay, also 2 marks. Okay, so jadi hari ini kita juga diminta untuk draw structural formula. Okay, daripada 2,2-dimethyl butanoic acid yang ada optically active isomer. Okay, sebelum tu pelajar kena tahulah what is the optically active isomer. Okey, mungkin kita boleh tanya pelajar apa itu optically active isomer. Siapa boleh jawab? Baihaki nak try tak? Optically active isomer. Mungkin boleh cuba kalau ada kawan-kawan lain nak cuba jawab apa itu optically active isomer. Okey, ke Irene nak cuba? Okey, saya pasti mereka nak jawab tapi diorang takut salah cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi tahu jawapannya apa. Okey. Okey jadi optically active isomer. Okey, sebelum itu kita akan tengok what is isomer. Okey, isomer is the organic compound that have same molecular formula but different structural formula. Okey, so kalau kita tengok ini adalah struktur bagi 2,2-dimethyl butanoic acid. Okey, so kalau isomer di sini bermaksud kita kena tahu berapakah bilangan karbon, berapakah bilangan hidrogen dan juga berapakah bilangan oksigen pada 2,2-dimethyl butanoic acid. Okey, so didapati di sini, okey kita dapati molecular formula bagi 2,2-dimethyl butanoic acid ialah carbon 6, hydrogen 12 and O2. Okey. Jadi ada 6 karbon, ada 12 hidrogen dan ada 2 oksigen. Okey. So kita sekarang ni perlulah draw satu lagi iaitu apa kita panggil organic compound yang isomernya yang menggunakan molecular formula carbon 6, hydrogen 12 dan juga oksigen 2 yang optically aktif. Okey, jadi optically aktif ni mungkin kadang-kadang pelajar lupa. So optically aktif ni yang paling penting kita kena cari chiral carbon. Chiral carbon. Okay, so what is the chiral carbon? Chiral carbon, that is one carbon can attach to 4 different atoms and all 4 different groups. That is chiral carbon. Okay, so bila ada chiral carbon, maka wujudlah optically active. Okay, okay. Jadi di sini struktur lain yang isomer, starting kita nak gunakan formula yang sama. Okey, kemudian kita perlu draw ada satu karbon yang ada chiral carbon dan kita nak draw apa? Kita nak draw structure yang ada fruity smell. Okey, Ika, apa dia structure yang ada fruity smell ni, Kak?
Cikgu nak tanya siapa? Ah, Zulaika. Zulaika. Okey. Yang fruity smell. Apakah functional group bagi fruity smell? Okey, mungkin cikgu boleh tanya mungkin cikgu boleh tanya pelajar lain kerana Zulaika punya line ada technical problem dulu. Mungkin boleh tanya Nur Husnina. Okey, Nina. Macam mana Nina? Jawapannya ester. Okey, jadi fruity smell functional groupnya adalah ester. Okey, apakah dia punya formula bagi functional group untuk ester? Formula. Formula apa C dia? double bond O O. Yes, C double bond O O. Okey, jadi kalau kita tengok pada carboxylic acid C double bond O O, okey, di hujungnya adalah H. Ini ialah untuk carboxylic acid. Okey, bagi ester, okey, C double bond O O-nya mestilah duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Okey. Okey, jadi di sini bila kita nak draw, pertama kita kena draw chiral carbon dulu. Okey, chiral carbon kita draw ada 4 different group of atom or 4 different group of molecule. So kalau kita tengok carbon dia mesti ada 4 ikatan. Okey, kat mana-mana carbon ni mesti ada 4 ikatan ya. Okey, ada 1 2 3 4, ada 4 ikatan. Okey, jadi kalau kita tengok ini adalah ada berapa dah? Ada 1 2 3 dan ini adalah grup yang keempat. Maka terbentuklah kita panggil optically active isomer yang merupakan functional group bagi ester, iaitu fruity smell. Okey. So yang kedua ialah kita nak IUPAC name. IUPAC name. Okey, untuk kita nak bagi nama ester, ester ni ialah biasanya ialah hasil tindak balas antara carboxylic acid dan juga alkohol. Okey, jadi bila kita nak namakan ester, kita kena namakan bahagian alkohol dulu. Kemudian barulah diikuti dengan bahagian carboxylic acid. Okey, so bahagian ini adalah bahagian yang biasanya terlibat untuk alkohol sebab bila di hujungnya yang O ini adalah datangnya daripada alkohol. Okey, so bahagian ini kita namakan, so dia ada 1 2 3. Ini ialah propil dan ada satu metil. So namanya ialah 1-methyl propil. Okey. So ini adalah bahagian di belakang yang biasanya melibatkan carboxylic acid. So kita ada 2 karbon iaitu add, maka dia adalah ethanol. Bagi ester dia mesti ada, gantikan di belakang tu dengan ATE. ATE. Okey. Jadi tetapi biasanya pelajar dia salah penulisan kerana kalau kita tengok 2,2-dimethyl butanoid, biasa dimethyl butanoid ini bersambung. Okey, tapi bagi ester kita mesti ada sedikit kita kata gaps antara propil dan juga untuk bahagian ester di belakangnya. Penamaan ester di belakangnya. Okey. Ya. Baik, semua pelajar okey? Faham ya setakat ni? Okey, muka confident semua nak jawab esok ni Boleh. Okey, jom cikgu. Okey, seterusnya kita tengok sambungan daripada tadi ya. Okey, which isomer has a higher boiling point? Okey, explain your answer. Okey, so bila kita bercakap tentang boiling point, okey, kat sini kita mesti compare dari segi the range of intermolecular forces. Okey, Ying, apakah intermolecular forces? Ada berapa intermolecular forces? Ada 2. Okey, 2. Sebutkan. Hydrogen bonding and weak van der Waals forces. Okey, good. Kita ada 2. Bila kita sebut intermolecular forces, kita tak boleh lari daripada 2 ni. Mestilah hydrogen bonding ataupun weak van der Waals forces. Okey, macam mana kita nak membezakan hydrogen bonding dan juga van der Waals forces? Ying, macam mana Ying kita nak bezakan dia?
hydrogen bonding dia bergabung dengan ada FON. Okey, FON, yes. Itu yang selalu cikgu tekankan ya. Bagus, Ing. Jadi bila kita hydrogen bonding, dalam molekul kita kena cari hidrogen dengan phone lah, FON. Hidrogen dengan F, hidrogen dengan O dan juga hidrogen dengan N. Okey, sekiranya yang tiga ni ada, maka antara salah satu yang tiga ni ada, maka wujudlah hydrogen bonding. Sekiranya tak ada, terus dia akan jadi van der Waals forces. Okey. So cuba kita tengok, kita bandingkan 2,2-dimethyl butanoic acid dan juga 1-methyl propane ethanoate. Okey, so dekat sini kita ada apa? Kita ada Boleh cikgu? Okey. O dengan H. Okey, itu antara H dengan O. Ada dalam phone tadi kan? FON, H dengan O. Maka di sini wujudnya adalah hydrogen bonding. Okey. Antara kat sini antara O dengan C. O dengan C. Tak ada pun H dengan F, H dengan O dan juga H dengan N. Maka di sini wujudnya adalah van der Waals forces. Okey. Jadi antara dua-dua ni, hydrogen bonding dan juga van der Waals forces, manakah yang memberikan kekuatan yang lebih dalam intermolecular forces? Okey, Bai. Cuba Bai jawab. Hydrogen bonding. Okey, hydrogen bonding ya, hydrogen bonding. So bila kekuatan hydrogen bonding adalah lebih kuat, maka dia akan menghasilkan higher boiling point, menghasilkan boiling point yang lebih tinggi. So jawapannya adalah 2,2-dimethyl butanoic acid. Why? Because the formation of hydrogen bonding between molecule. Alright. Okey, jadi jelas ya. Okey, kita pergi pula kepada soalan esei. Okey, soalan esei ni dia lebih mencabar sikit kerana soalan esei ni biasanya dia agak panjang. Okey, dan markahnya agak banyak. Untuk satu bahagian ni dia banyak. Dia bukan 1 markah, 2 markah. Okey, biasanya 7 markah, 9 markah. Kadang-kadang ada satu soalan 15 markah terus. Jadi kadang-kadang pelajar ni bila tengok yang tu kan dia terkejut. Dia tengok markah je dah takut dah. Dah takut dah, tak tahu dah nak jawab macam mana. Okey. Jadi di sini hari ini cikgu nak tunjukkan teknik-teknik kalau kita ada banyak soalan yang ada banyak markah, macam mana kita nak buat pembahagian supaya kita dapat menjawab soalan tu dengan lebih baik dan dengan lebih tepat. Okey. Okey, di sini kita tengok dulu. Okey, soalan 2015 iaitu soalan question 20B. Okey, glucose C6H12OC is a reducing agent, reducing sugar, sorry. State the observation and write an equation to show its reaction with tolerance reagent. Okey, so sekarang ni dia dah beritahu dah glukos ni adalah gula penurun. Gula penurun. Okey, dia suruh nyatakan state the observation and write an equation to show its reaction with tolerance reagent. Okey, sekarang kat sini ini adalah kita punya keywords kita iaitu tolerance reagent. Okey, tolerance reagent ni adalah kita kata reagent yang hanya khas untuk tindak balas bagi carbonyl compound iaitu aldehyde sahaja. Okey, jadi aldehyde. Jadi biasa carbonyl compound ni kita ada dua iaitu aldehyde dan juga keton. Okey, jadi biasa tolerance reagent ni digunakan untuk membezakan kumpulan aldehyde dan juga keton. Okey, dalam carbonyl compound. Okey, jadi ini adalah struktur bagi glukos. Okey, ini adalah functional group bagi aldehyde iaitu C double bond OH. Okey. Jadi tolerance reagent ni juga adalah kita panggil mild oxidizing agent iaitu agen peroksidaan yang sederhana kuat. Jadi apa berlaku? Dia akan mengoksidakan aldehyde.
Okey, mengoksidakan aldehyde. Okey, ini adalah formula bagi tolerance reaction. Okey, so bila tindak balas berlaku, maka H daripada C double bond OH akan digantikan dengan O minus, ya, O minus. Okey, sebab istilah oxidation itu sendiri ialah reduce hydrogen gain oxygen. Okay, reduce hydrogen gain oxygen. Okey, di sini kita dapati sebab dia nak right hand equation. Okey, jadi keseluruhan persamaan ini adalah 1 markah. Okey, kemudian daripada tindak balas ni yang paling penting lah yang inilah, iaitu silver. Okey, kerana apa? Kerana observationnya, a silver mirror is formed. Silver mirror ni gambar dah ditunjukkan. Okey, biasanya bila kita membuat tindak balas, kita tak buat dalam satu kuantiti yang banyak. Kita biasa gunakan test tube. Okey, kita akan titiskan tolerance reagent secara menyeru. So kita akan dapati bila tindak balas tu berlaku, maka bersalutlah dinding-dinding silver pada test tube di sini. Sebab itulah dipanggil sebagai silver mirror ataupun cermin perak. Okey, cermin perak. Okey, seterusnya. Ni yang saya beritahu tadi ya. Wani. Soalan esei. Soalan esei. Tengok ni. Satu soalan esei ni 15 markah. Soalan dia pun boleh tahan panjang ni, cikgu. Soalan boleh tahan panjang. Markah tu duduk kat situ 15 markah saja. Kalau salah, habis. Tak dapat markah langsung. Tapi dalam soalan tu ada tak jawapan dia, cikgu? Ya. Jadi soalan tu sebenarnya kita kena pergi go through kita kata words by words. Kita kena pergi go through words by ayat tu satu persatu. Itu di situlah terletaknya jawapan dia. Okey, sebenarnya soalan macam ni kalau saya mengajar, saya mengajar memang saya suka. Saya memang suka soalan yang panjang-panjang macam ni. Tapi pelajar-pelajar ni dia melengung. Kalau kata melengung. Boleh faham tak apa tu melengung? Dok pehe, cikgu. Okey, melengung ni dia kata macam tergamang lah. Melengung. Melengung. Okey, melengung. Tengok soalan melengung dah. Tak tahu nak jawab apa ya. Jadi kat sini dia panggil tergamam, panik. Okey, jadi sebenarnya cikgu nak bagi satu rahsia. Okey, semakin panjang soalan sebenarnya semakin mudah kita nak dapat markah. Itu dia rahsia, cikgu. Itu rahsia ya. Bila kita dapat satu soalan yang panjang, jangan panik, baca dulu. Sebab sebenarnya pada setiap penyataan soalan itu ada jawapan dia. Okey. Okey, so kita tengok soalan. Okay, the reaction between 2-methyl propene and hydrogen chloride produces P. The reaction of P with water yields Q, and the reaction of P with ethanolic solution of sodium hydroxide produces R. Draw the structures of P, Q, and R. Write all the chemical equations and name the types of reaction involved. Explain why P is the only product of the reaction. Name the functional group of Q and write the mechanism for the formation of Q. Okey, sebenarnya soalan yang panjang ni semuanya soalannya duduk dalam satu perenggan sahaja ya. Okey, so 15 markah. Okey, di sini kita kena pecahkan. Kena bahagikan kepada apakah kehendak soalan kita. Okey. So pertama dia nak apa? Draw the structures of P, Q and R. Okey, so draw the structure P, Q and R. So kat sini sudah pun membawa markah 3 markah. Setiap structure 1 markah. Okey, 3 structure 3 markah. Okey, write all the chemical equation. Okey, di sini kita akan nampak ada 3 tindak balas yang berlaku. Betul tak? Yeah. Bermaksud kita ada 3 tindak balas. Maka setiap persamaan adalah 1 markah. Okey, so di sini adalah 3 markah.
Okey, types of reaction. Okey, sebab disebabkan kita ada 3 tindak balas, maka kita juga ada 3 jenis tindak balas. Maksud kita ada 3 persamaan, bermaksud kita juga ada 3 jenis tindak balas. Juga adalah 3 markah. Okey, so kita sudah ada berapa markah kat sini? Sudah ada 9 markah. Daripada 15 markah tadi, kita dah pecahkan kepada 9 markah. Okey. Okey, kemudian explain why P is the only product of the reaction. Okey, ini biasanya 1 markah sahaja. The functional group of Q ini juga adalah 1 markah sahaja dan selebihnya adalah markah untuk mekanisme formation of Q. Jadi daripada sini totalnya adalah 15 markah. Okey. Okey, kita tengok yang pertama ya. Macam mana kita structure P, Q and R. Okey, so kita tengok tadi ialah 2-methyl propene. 2-methyl propene. Okey, react dengan HCl. Okey, 2-methyl propene di sini adalah unsymmetrical propene. Okey, iaitu propene alkene yang tidak simetri. Yang tidak simetri. Bila tidak simetri, bila kita nak masukkan reagen yang juga bukan simetri, maksud saya ialah kalau simetri mesti H2, okey, Cl2 itu simetri sebab dia sama. Tapi bila kita nak masuk reagen yang bukan sama, yang tak simetri, kita tak boleh masuk ikut suka kita nak masuk. Kita nak pecahkan ikatan, nak duduk sini H, nak duduk sini Cl, nak letak sini Cl, nak letak sini H, tak boleh sebab dia ada hukum dia. Dia ada hukum dia, iaitu kita panggil Markovnikov rule. Markovnikov rule. Okey, so according to Markovnikov rule, hidrogen mestilah attached to carbon yang banyak hidrogen. Okey, kalau kita tengok di sini, carbon di sini tak ada langsung hidrogen. Sebelah sini carbonnya ada 2 hidrogen. So hidrogen di sini akan pergi masuk pada carbon yang berada di sini. Okey, dan Cl kat sini akan pergi attach pada carbon yang di sebelah sini. Okey, nampak tu? Yeah. Okey, maka terbentuklah inilah structure bagi P. Okey, structure bagi P. Okey. Kemudian untuk tindak balas yang kedua, iaitu P tadi react dengan water. React dengan water, kita akan form Q. Okey, kita akan form Q. Okey, di sini berlakunya kita panggil nucleophilic substitution. Iaitu tindak balas penukar gantian nucleophilic, di mana Cl akan ditukar gantikan dengan OH daripada H2O. Okey, jadi tempat Cl akan ditukar gantikan oleh OH dan ini adalah Q. Okey. Jadi yang sama kita ambil yang sama, kita react dengan yang water, so kita akan dapat Q. Okey, so seterusnya P. Okey, react with ethanolic sodium hydroxide. Okey, bagi haloalkane bila ada je ethanolic, sebenarnya dia ada 2 tindak balas. Jangan salah faham ya. Ini juga adalah haloalkane. Ini juga adalah haloalkane. Okey, kalau dengan kita kata water ataupun sodium hydroxide aqueous, maka nucleophilic substitution, tindak balas penukar gantian. Tapi bila kita ada etanol, maka bukan lagi tindak balas penukar gantian, tapi tindak balas penyingkiran. Ya, tindak balas penyingkiran, maksudnya dia akan singkirkan balik HCl yang masuk tadi. Okey, disingkirkan balik HCl yang masuk tadi, so dia kembali untuk menghasilkan double bond. Okey, so kita akan dapat R bagi R. Okey, so kat sini berapa dah? Okey, setiap P, Q, R. Okey, sekarang ni so kita sudah ada dapat 3 marks. Okey, structure P. Okey, structure bagi P, Q, R. Kemudian dia punya chemical equation. Okey, betul. 3 mark. Dan types of reaction. Okey, yang ini tadi adalah
electrophilic addition. Okey, ini adalah nucleophilic substitution. Okey, dan ini tadi adalah elimination. Okey, sekarang ini daripada 15 markah tadi, kat sini kita sudah dapat 9 markah. 9. Sebenarnya bukan susah ya nak dapat markah dalam soalan organik. Tapi pelajar ni bila soalan yang panjang je, macam saya beritahu tadi lah, mula tak nak baca, tak nak baca, mula dah panik, rasa takut nak jawab. Sebenarnya macam yang cikgu beritahu tadi, makin panjang soalan, makin bagus sebenarnya. Sebab kita banyak maklumat kita dapat dekat situ. Okey, jadi pelajar semua esok hari kalau nampak soalan yang panjang, make sure kena senyum dulu, okey? Jangan stres, muka kena senyum dulu. Barulah boleh jawab 15 markah tu cikgu. Okey. Seterusnya kita ada? Okey, seterusnya kita sambung tadi iaitu explain why P is the only product. Okey, macam cikgu beritahu tadi, bila kita nak tindak balaskan HCl dalam 2-methylpropene, kita kena follow Markovnikov rule. Okey, so bila kita follow the Markovnikov rule, dia adalah major product. Dia adalah major product. Kerana major product ini akan membentuk stable tertiary carbocation. Okey, stable tertiary carbocation. Okey, functional group of Q is hydroxyl compound. Okey, so kalau let's say kita back semula, okey, Q ada OH, betul tak di sini? Okey, ini adalah hydroxyl compound, iaitu hydroxyl group. Okey, so kebanyakan pelajar dia tertinggal L dekat sini, dia jawab hydroxy group sahaja. Salah lah. Okey. Kemudian ataupun biasanya hidroksi ni kita kenali sebagai alkohol. So dia pun jawab alkohol, juga salah. Sebab alkohol adalah homologous series. Ya. Okey. Okey, mechanism the formation of Q. Okey. Jadi soalan ni penuh bermula daripada kita menentukan struktur, equation, types of reaction, lepas tu masuk pula pada mechanism. Okey, soalan untuk mechanism ni, okey, jadi untuk yang ini ini adalah kita panggil tertiary haloalkane. Dalam haloalkane sebenarnya kita ada two types of mechanism, iaitu SN1 dan juga SN2. Okay? SN1 ialah unimolecular nucleophilic substitution and SN2 is bimolecular nucleophilic substitution. Okay. So kalau tertiary haloalkane dia akan mengikut SN1. Okey, bagi primary dan juga secondary haloalkane dia akan ikut SN2. Okey. So yang ini adalah tertiary haloalkane ya. Kerana apa? Kerana C attached to carbon and the next carbon juga attached kepada carbon yang lain. Okey, ini adalah tertiary haloalkane, maka dia akan follow the SN1 mechanism. Okey. So untuk SN1 mechanism kita ada beberapa langkah. Okey, beberapa langkah kerana kerana tertiary haloalkane ni dulu. Dia akan membentuk carbocation dahulu. Okey, dia akan membentuk carbocation dan seterusnya okey, barulah OH2 sini akan pergi kita kata attack pada C+. Barulah OH2 boleh masuk. Sebelum ni kalau Cl ni tak dilepaskan oleh carbocation di sini, okey, maka OH tak boleh nak bertindak balas. Okey, so bila carbocation sudah pun terbentuk, maka OH2 akan pergi serang pada karbon di sini. Maka terbentuklah bahagian ini. Okey. Okey, so bila OH tu berada di sini, okey, jadi oksigen tak boleh ada 3 ikatan. Oksigen mesti ada 2 sahaja ikatan. Kalau kita tengok kat sini, oksigen sudah ada 2, ada 3, tak boleh. So, oksigen kat sini dia mesti melepaskan hidrogen di sini.
Okey, lepaskan hidrogen sebagai H+ dan dia gantikan tempat Cl sebagai OH. Okey. Okey, so kalau kita tengok flow di sini, okey, jadi penghasilan karbokation kita dapat 1 mark. Okey, dan ini adalah produk daripada slow mechanism iaitu karbokation dan juga Cl- 1 mark. Okey, kemudian OH tu akan attack pada karbokation 1 mark dan jawapan akhir untuk 1 mark ialah penghasilan pada fast mechanism. Okey. Okey, mungkin cikgu ini cikgu dah secara keseluruhannya menerangkan untuk bahagian B dan C tadi ya cikgu? Ya, betul. Okey, nampaknya cikgu pun dah komplit, dah lengkap teknik yang cikgu berikan. Mungkin sekarang ini cikgu boleh rumuskan dan beri kata-kata semangat untuk anak murid cikgu yang akan menduduki chemistry ini pada esok hari cikgu. Okey ya. Jadi bila pelajar dah dengar, cikgu teacher dah bagi tips-tips dan juga teknik-teknik yang menjawab. Okey, cikgu berharap pada hari esok pelajar dapat menjawab soalan dengan tenang. Okey, dilapangkan dada, ditenangkan fikiran untuk menjawab peperiksaan pada hari esok. Okey, jadi untuk kita kata dalam tempoh 11 jam lagi bermula daripada pukul 6 ni sehinggalah pukul 11 hari esok, pelajar masih ada masa lagi 11 jam ni. Okey, tengoklah kita kata short note. Short note kat sini, short note dah sekarang ni memainkan peranan untuk kita kata revise balik, untuk ingat balik. Okey, apakah tidak balas, apakah kita kata formula untuk menjawab peperiksaan pada hari esok. Okey, itu dia kata-kata semangat daripada Cikgu Zuraida. Dan mungkin akhir sekali kita nak tanyalah, kalau para pelajar ada soalan yang ingin ditanyakan kepada cikgu, ada tak sesiapa nak tanya soalan? Kali terakhir ni nak duduk exam esok, ada tak? Nampaknya mereka tiada soalan dan saya pasti mereka sudah pun yakin dan confident untuk menduduki kertas ni esok. Apapun, Kak Wani nak ucapkan all the best kepada Ying, Aifa, Nur Husnina, Zulaika, Irene dan juga Bai Haki. All the best for tomorrow. Wani doakan anda dapat peroleh markah yang cemerlang, dapat buat ibu bapa anda bangga dan paling penting dapat buat Cikgu Zuraida bangga juga. Jadi itulah dia untuk subjek hari ini, chemistry pecutan, dan all the best kepada semua yang akan menduduki segala kertas pada esok hari, esok pagi. All the best to you dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk 2 jam berturut-turut ini, dan kita akan jumpa pada episod akan datang. Sekian saja dari saya, Wani Khairy, host anda untuk RTS Road to Success STPM 2020. Bye-bye, jumpa lagi. Didik TV KPM. Sebagai seorang bapa, saya sangatlah berharap semoga pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan STPM tahun 2020 Tengah 3 di seluruh Malaysia agar mereka dapat mencapai kejayaan yang cemerlang, khususnya dalam mata pelajaran kimia. Sebagai seorang ibu, saya di sini berharap agar anak-anak STPM pada tahun ini akan dapat belajar dengan baik, dapat fokus dengan segala apa yang diajarkan di dalam kelas oleh guru-guru mereka, kerana kita tahu bahawa STPM ini bukanlah mudah, bukan mudah untuk menghadapi peperiksaan STPM yang agak sukar. Begitu juga kita tengok sekarang ini musim COVID yang melanda di negara kita dan seluruh dunia, jadi memerlukan komitmen para pelajar yang sangat tinggi untuk berjaya dan lulus peperiksaan.